Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua penonton setia Current Sphere MY. Kalau kamu orang baru dekat channel ini, selamat datang ke medan paling panas untuk kupasan politik tanah air, terutamanya yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Dan hari ini saya akan bawakan satu cerita yang bukan sekadar biasa-biasa. Cerita ini penuh dengan drama, angka yang besar, penafian mengejutkan, dan persoalan yang akan buat kita tertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sedang bermain wayang politik? Baiklah, baru-baru ini tular satu video menjadi viral yang mendakwa seramai 2.500 ahli dari Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat ataupun KDM di kawasan Kuamut telah keluar parti dan menyertai Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS. Dalam video itu, Ketua Bahagian KDM Kinabatangan yang juga penyelaras DUN Kuamut, Laising Podok, dikatakan telah membawa ribuan ahli parti tersebut masuk ke dalam GRS di dalam satu program rasmi. Tetapi, tunggu sebentar. KDM sendiri sudah tampil menafikan dakwaan itu secara terbuka dan tegas. Setiausaha agung mereka, Willie Jude, kata dengan nada yang cukup jelas, angka 2.500 itu sebenarnya tidak pernah wujud pun. Menurut beliau, individu yang dimaksudkan itu langsung tidak pernah menyerahkan borang keahlian mana-mana kepada ibu pejabat KDM. Maksudnya kalau kita mengikut logik Willie, Laising ini bawa siapa sebenarnya? Ahli bayangan ataupun orang yang kononnya ahli tetapi sebenarnya tidak pernah daftar pun. Dan seterusnya Willie menambah lagi, setiap kali Laising ini membuat program, dia tidak pernah pun memakai logo parti. Sepertinya dia buat kerja sendiri. Jadi bila tiba-tiba ada pengumuman yang berkata 2.500 ahli sudah melompat ke GRS, Willie kata itu cumalah rekaan semata-mata. Cerita yang direka hanya untuk mencipta persepsi. Katanya lagi, inilah yang berlaku apabila politik dijadikan alat untuk kepentingan pribadi, bukan untuk rakyat, bukan untuk perjuangan, tetapi untuk diri sendiri. Dan lebih menarik, Willie juga mengakui yang Laising sebenarnya sudah lama dipantau oleh kepimpinan pusat KDM. Banyak aduan dari akar umbi terhadap dia. Jadi apabila Laising keluar parti, mereka menganggap itu satu kelegaan. Dalam kata lain, Willie gelar Laising ini seperti virus yang akhirnya keluar dari sistem parti sebelum menjangkiti yang lain, terutamanya sekali menjelang pilihan raya negeri ke-17 Sabah nanti. Ucapan Willie ini sebenarnya menyindir secara halus tetapi cukup jelas. Mereka ingin berkata, kami tidak rugi pun kalau dia keluar. Oke, sekarang coba kita berhenti sekejap dan fikir betul-betul. Cerita macam ini bukanlah baru. Di Sabah, isu lompat parti, lompat gabungan, lompat prinsip, semuanya sudah menjadi seperti satu budaya. Balik semula kepada sejarah. Ingat lagi kah selepas PRU 14 dahulu, kerajaan negeri Sabah yang dibentuk oleh warisan tumbang selepas beberapa adun lompat ke pihak lawan. Menurut laporan Free Malaysia Today pada 2 Januari 2021, seramai 13 wakil rakyat dari warisan dan APCO telah beralih sokongan kepada Perikatan Nasional dan juga GRS, menyebabkan tumbangnya kerajaan pimpinan Shafie Apdal. Dan dalam kes lain kita pernah lihat bagaimana ahli politik menggunakan naratif saya bawa ribuan penyokong untuk menarik perhatian kepimpinan atasan dalam gabungan baru yang mereka sertai. Tetapi adakah benar jumlah itu? Ataupun sekadar angka untuk mencipta ilusi kekuatan politik? Karena ini bukanlah satu perkara yang kecil, sebab ia menipu rakyat. Rakyat diberi gambaran seolah-olah satu parti semakin lemah, manakala parti yang lain semakin kuat. Padahal itu hanyalah persepsi yang palsu. Sekarang persoalannya, siapa sebenarnya yang berbohong? Adakah benar 2.500 ahli KDM di Kuamut menyertai GRS?
ataupun leasing hanyalah membawa beberapa individu yang disusun kononnya sebagai ahli. Kalau KDM betul, maka dakwaan itu adalah fitnah. Tetapi kalau leasing pula betul, maka KDM cuba menutup kelemahan dalaman parti mereka sendiri. Siapa sebenarnya yang cuba menjaga air muka? Atau adakah kedua-duanya sedang bersilat dengan naratif masing-masing menjelang PRN 17 nanti? Dan yang lebih penting lagi, kenapa angka 2.500 itu? Kenapa tidak 500 ataupun 1.000? Mungkinkah angka ini direka untuk menunjukkan impact yang besar dan menarik perhatian kepimpinan GRS supaya meletakkan leasing dalam senarai calon pilihan raya nanti? Ini tidak mustahil sebab di dalam politik Sabah, survival sangat penting. Ramai pemain politik akan coba buat apa sahaja, mencipta naratif, mereka angka, mereka persepsi, asalkan mereka dilihat relevan oleh pemimpin utama parti. Dan kalau kita tengok balik kepada GRS sendiri, adakah mereka sedar yang mereka mungkin sedang membeli ahli-ahli bermasalah daripada parti lain? Kalau betullah yang leasing ini ada banyak aduan daripada akar umbi KDM, kenapa GRS sanggup terima dia? Adakah GRS kini menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang ditolak oleh parti lain? Kalau iya, maka ini akan memberikan gambaran yang sangat tidak baik terhadap masa depan politik GRS itu sendiri. Dan kita juga perlu tanya, kenapa lompat parti masih berlaku secara bebas? Mana undang-undang anti lompat yang kononnya telah digubal? Bukankah Sabah antara negeri yang turut terkesan dengan budaya ini dan sepatutnya menjadi antara yang paling tegas di dalam menolak amalan tidak bermaruah ini? Kalau undang-undang pun tidak mampu mengawal tindakan wakil rakyat ataupun pemimpin parti yang melompat demi jawatan, maka demokrasi di negeri ini sedang di dalam bahaya besar. Dan untuk kamu semua, coba pikirkan ini. Kalau hari ini kita biarkan ahli politik reka angka untuk masuk parti baru, esok lusa mereka akan reka lagi angka palsu untuk rakyat sokong dasar yang mereka sendiri cipta. Ini bukan sekadar tentang 2.500 ahli yang kononnya melompat, tetapi ini adalah soal integriti. Ini adalah soal masa depan politik Sabah. Sekarang saya ingin tanya lagi kepada kamu semua yang tengah mendengar ulasan ini. Siapa yang kamu rasa sedang main wayang di dalam isu ini? KDM yang coba tutup kelemahan? Ataupun leasing yang coba naik pangkat di dalam GRS? Atau GRS sendiri yang terdesak ingin menunjukkan yang mereka semakin kuat menjelang PRN ini? Tuliskan pandangan kamu semua, ulaskan pandangan serta pendapat kamu di ruangan komen di bawah, dan jangan takut untuk berikan pendapat. Biar panas, asalkan jujur. Dan jangan lupa like video ini, share kepada kawan-kawan yang minat politik Sabah atau yang sedang mengikuti politik di Sabah. Dan yang paling penting, subscribe kepada channel ini Currents VMY. Kita akan terus bongkar, terus dedah dan terus soal sampai tiada lagi pemimpin yang boleh berselindung di sebalik angka-angka palsu. Sampai kita jumpa lagi, jangan mudah percaya pada angka, sebab di dalam politik, angka pun boleh dijual beli. Terima kasih karena telah menonton. Salam hormat, salam sejahtera. Sekian, jumpa lagi.